kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Nasyid sama-sama ya. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian? Apa khabar? Ini adalah live yang tidak dirancang, tidak ada siapa penganjur. Cuma datang pejabat tadi, saya terus minta tim media settingkan untuk buat live. Rindu, itulah perkataannya adalah rindu. Rasa rindu kepada sahabat-sahabat semua. Hari Ahad tak ada live, hari Isnin tak ada, hari Selasa dan hari ini hari Rabu. Dan saya rasa macam lama sangat tak ada live, berjumpa dengan sahabat-sahabat semua.
adik-adik semua, kakak, ibu, ayah, anak-anak semua. Ada juga di kalangan anak-anak kan. Jadi ada siapa yang rindu pada saya tak? Kan bila Ustazah lama tak live, ada yang rindu ke ataupun Ustazah syok sendiri? Saya syok sendiri. Lama kot nanti kan orang tanya. Ataupun tak apa, saya tak kisah saya syok sendiri pun. Dan tak kisah kalau anda tak rindu pun, tapi saya merindui sahabat-sahabat sekalian atas dasar kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Aina Razwan, Rafia, subhanallah, alhamdulillah saya sihat. Ada yang sebut rindu tu ke baru rasa rindu tu? Subhanallah, alhamdulillah. Ya, Hasfarina kata rindu, alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita saling menyayang dan merindui kerana Allah atas jalan kebaikan. Masya-Allah. Sahabat sekalian, ada lagi okey, boleh maklumkan anda daripada mana? Zubaidah Ramli sehat, alhamdulillah. Rindu Yens, Nur Adila. Saya pun rindukan semua. Sayang semua. Salina Yusof, Rosnani Ramli. Saya tahu ramai 98% lah follower saya yang selalu mengikuti saya ada di kalangan wanita, ibu-ibu, Ratna Azman, subhanallah, Sabariah. Terima kasih semua. Masya-Allah. Saya sangat seronok sekarang saya lebih banyak menggunakan platform media sosial untuk berkongsi ilmu-ilmu yang ilmiah. Saya harap ibu ayah, tuan-tuan puan-puan, anak-anak sekalian, ada Doktor kejap. Subhanallah. Dr. Nur Ain, doktor bagi komen doktor. Saya suka doktor ni sangat positif. Dia jual Zendra. Okey, daripada Kelantan Ustazah. Okey, tengah buat baking. Boleh bagi tahu anda buat apa pagi-pagi ni? Dan ada setengah negeri, ada setengah sekolah dah cuti ni untuk sambutan Tahun Baru Cina. Betul kan? Ramai juga yang cuti ni. Masya-Allah. Oh, ada yang baru nak start kerja. Guna earphone je. Ya, selamat bekerja. Ya, saya pun sayang, rindukan Allah kerana Rasulullah. Masya-Allah, sahabat-sahabat. Okey. Kalau semua dah ready, are you ready ya semua? Saya Aisyah dari Penang. Saya sekarang duduk kuarantin kat hotel. Okey. Gunakan masa kuarantin tu dengan sebaiknya. Mungkin boleh target hafal satu surah. Hafal Al-Mulk ke, hafal Yasin ke. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang tak biasa pergi ke page Ustazah Asma Harun, boleh follow. Sekarang ini saya telah cuba untuk mengaturkan bersama dengan tim. Setiap hari ada topik dia. Ada topik satu hari bab fiqh, ada topik sirah, ada topik tentang umum. Jadi supaya page UAH dan juga IG menjadi tempat rujukan bahan ilmiah. Kan ada kisah-kisah, ada sirah-sirah tu. Jadi sahabat-sahabat semua boleh datang. Boleh datang untuk melihat apa yang boleh dicedok ilmu. Kemudian kalau sirah boleh jadikan cerita, storytelling untuk anak-anak. Okey, ready. Tengah buat sambal bilis and tempek kosong Ustazah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Selalu ramai orang tanya saya antara soalan. Ini belum mula lagi ni. Ini belum baca Al-Fatihah. Ini soalan saya nak menjawab. Ramai yang tanya saya. Ustazah pakai skincare apa? Tiba-tiba kan. Anda pakai skincare apa? Boleh tak tulis? Skincare maksudnya penjagaan kulit. Kulit saya bukan kulit yang sihat semula jadi. Perlu dijaga. Perlu dijaga, perlu dirawat. Dan itu kewajipan kita lah. Menjaga. Ini bukan nak, saya tak ada skincare apa-apa. Dan saya bukan pengguna tetap mana-mana skincare. Dan saya bukan duta skincare. Dan secara jujur, saya tak ada skincare yang saya pakai secara tetap. Tak ada. Dan saya cuma nak share sebab ramai yang saya tengok tak pakai apa-apa pun, bagusnya tak pakai. Kalau pakai nanti binting. Oh, ada yang tak pakai langsung. Pencuci muka semua tak pakai. Pakai bedak sejuk je. Ui, suci murninya semua pakai bedak sejuk. Banyaklah Ustazah, dia banyak. Dia pakai Mary Kay. Ada pakai sabun mandi je. Puan yang pakai sabun mandi jar ni, pakai kat muka ke?
Pakai lulu beras hitam saja Ustazah. Produk Bumi. Betul lah tu. Memang bagus sangat. Saya pakai pencuci muka je. Bagus. Mungkin ada yang nak jawab, saya wuduk Ustazah. Masya Allah. Mungkin. Some by me. Okay. Tak pakai apa pun Ustazah. Saya pakai bedak saja. Masya Allah. Lap guna kain novek. Oh, itu memang cubaan menjadi lap guna kain novek. Sebenarnya saya pun memang ada beli kain novek juga. Sebab adik saya yang dealer. Namanya Siti Khadijah. Jadi kan saya macam biasalah adik meniaga. Kakak kena support. Walaupun sampai hari ni saya tak guna. Memang kain novek tu ada. Untuk lap itu lap ni saya tak berapa guna. Wallahualam. Hari ni live tajuk apa? Okey, nanti. Sebenarnya saya ada beberapa cerita kisah benar yang saya nak kongsikan. Cerita kisah benar yang saya ingin kongsikan. Mary Kay. Siapa nak pakai Mary Kay? Tengok tu AJ Mary Kay dah keluar. Saya tak pakai krim Ustazah. Okey. Saya biasa akan pakai pencuci muka, lepas tu moisturizer, sunblock. Macam itulah. Itulah. Lepas tu campur-campur. Tak ada campur-campur je. Tak. Bukan maksud saya campur macam mana. Saya ni kan nanti, siapa ada masalah kulit kering? Kulit kering. Saya masalah utama saya adalah kulit kering. Sampai nampaklah, dan kalau kulit kering ni tak dirawat dengan baik, mungkin sebab saya kurang minum air. Mungkin kerap saya kurang minum air dan saya banyak bercakap dan saya banyak duduk dalam aircon. Jadi bila kulit kering tu rasa pedih, kemudian dia akan jadi apa ni? Dia mudahlah kulit bermasalah, liang aroma jadi terbuka. Siapa ada masalah kulit kering? Saya pun masalah kulit kering. Ya, saya nak share ni. Saya guna apa? Kan, tapi jangan marah sebab yelah produk ni. Okey, saya dah pernah cuba juga Mary Kay. Ya, saya sensitif dan kulit kering. Dan bila kulit saya terlalu kering, naiklah bintik-bintik sampai ruam-ruam, sampai merah-merah. Dan saya cuba banyak jugalah produk mahal, produk murah sebab masalah kulit kering ni perlu diatasi. Yang menjadi sebab jerawat, sebab macam-macam masalah. Akan jadi pori-pori besar kan. Jadi okey, siapa lagi ada masalah kulit kering? Bonda pun dari muda sampai sekarang 60 ya. Tak pernah pakai. Ya, saya pun kulit kering. Okey, saya berminyak. Pakai produk Safi je. Saya ruang aroma macam besar. Saya berminyak, saya kulit berminyak. Okey. Muka nanti menggelupas. Ya, cuba pakai Herb Natural. Elok cuci muka. Okey. Tengok tajuk ni kan. Saya pakai ni. Saya beli dekat Watson ada. Mana lagi? Guardian ada banyak. Dan macam tak tunjuk lagi sebenarnya. Harga dia besar ni RM6 lebih je. RM6 lebih, RM7. Masa tu kan saya dah cuba macam produk kulit kering saya yang teruk ni, macam saya tak jumpa penawar dia. Lepas tu saya pun pergilah jumpa farmasi. Saya kata boleh tak bagi saya tak kisah harga berapa. Kononnya lah nak beli produk-produk. Maksudnya nak cakap mahal pun tak apa. Yang penting saya ada ubat, saya boleh rawat masalah kulit kering saya. Lepas tu dia kata tak payah. Dia kata mahal, ada yang murah RM6 lebih. Saya kata berkesan ke RM6 lebih? Jadi ke? Macam itulah kan. Jadi Skin Repair Rosken. Dan dia ada CJ Halal Australia ya. Dia ada Halal Australia. Tiba-tiba laku nanti kan. Habis Rosken ni. Macam mana sebut? Rosken ke Rosken? Rosken. Okey. Ini kan Daily Moisturize for Dry to Extra Dry Skin. Mula-mula saya rasa macam RM6 lebih, RM7 lebih, tak sampai RM10. Berkesan ke ni? Lepas tu dia kata orang yang masalah eczema, kanak-kanak dan sebagainya. Lepas tu Alhamdulillah, kadang-kadang kalau terlalu kering, saya pakailah setiap hari. Kadang-kadang tak pakai setiap hari. Kan ini pun tahan berapa lama, saya bawa je ke mana-mana. Jadi, dia adalah satu krim, maksudnya approve lah, clinical apa semua. Dan yang bagusnya ada halal. Ada halal Australia, maksudnya dijamin halal. Saya bukan tak cuba yang Muslim buat, yang produk Bumi Putera. Saya cuba macam-macam. Sungguh, saya cuba macam-macam. Tapi untuk saya ni. Jadi, saya sekadar nak share yang tu. Mungkin ada ramai juga yang ada masalah dengan kulit kering ataupun anak masalah kulit kering. Ada anak saya yang perempuan masih kecil, bukan kecil sangat, darjah 6. Kan, darjah 5 masa tu.
kulit dia pun kering sampai jadi bertompok-tompok. Jadi saya pun suruh dia pakai ni, dia pakailah selama seminggu, 2 minggu, dia rajinlah tanya perempuan kan. Hilang juga tompok-tompok putih, kita panggil macam panau tu kan. Panau. Saya kata okey. Lepas tu saya cuba juga kepada anak-anak saya yang lebih kecil, bila ada masalah gatal ke apa ke, gatal ni kan. Kan ada anak kita yang, ya Allah, yang kecil-kecil, asyik nak menggaru, baru boleh tidur kan. Tiba-tiba masa tu menggatal. Tapi kita boleh tengok kulit dia kering, mungkin banyak faktor lah kan. Jenis kulit. Jadi Alhamdulillah letak krim ni, Rosken ni RM6 lebih je dekat Watson ke RM7 lebih dah sekarang. Tak tahulah. Saya ni bukan share sebab saya duta ni, saya tak ada kaitan langsung. Saya cuma share ada satu, saya pakai dah berapa bulan dah. Saya pakai dah berapa bulan. Yang mana kadang-kadang tak perlu produk yang mahal sangat. Tapi kalau serasi dan elok, berkualiti, maka lepas tu ada CJ halal. Ada CJ halal Australia, maka selamat insya-Allah untuk kita pakai. Boleh je. Tapi kalau ada produk tempatan, musim kita buat, maka ia lebih baiklah yang mana sesuai. Okey, sahabat-sahabat sekalian, wajah, tubuh badan kita memang wajib kita jaga, ini amanah. Kan? Bukannya kita kata, yang penting hati tu baik, bersih, muka bersih buat apa. Tapi subhanallah, zahir ni umat Islam mesti kelihatan bersih, kelihatan indah. Bukan kita kata cantik, menarik ke babung, tak. Tapi sekurang-kurangnya sedap mata memandang. Sedap mata memandang ni bukan kriterianya cantik, tapi kriterianya bersih. Bersih, sehat, indah. Dan saya jumpa ramai juga yang ada masalah macam kulit kan. Masalah jerawat, lagi remaja dan sebagainya. Kalau saya jumpa, kalau dia orang malu, saya kata insya-Allah satu hari kamu jumpa penawar. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya dah jumpa, saya dah pakai macam-macam produk, tapi kulit saya tetap bermasalah. Macam mana Ustazah? Saya kata, buatlah solat hajat. Buatlah solat hajat, minta pertolongan dengan Allah, supaya Allah temukan dengan penawar yang betul. Betul. Kadang-kadang mahal, murah, pergi rawatan sana, buat laser, tak sembuh-sembuh. Lepas tu, saya kata, mungkin kita banyak ikhtiar dengan duit yang ada, ataupun ikhtiar dengan fikiran kita. Tapi cuba ikhtiar minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, minta solat hajat, ya Allah berilah kesembuhan kepada sakit kulitku ini, ya Allah aku malu nak jumpa sahabat-sahabat, nak jumpa ni, aku hilang keyakinan diri ke apakah. Jadi itu boleh saja kita berdoa dengan Allah, sebab menjadi masalah kita, self esteem kita rendah kan, keyakinan diri kita macam-macam lah. Masya Allah, subhanallah. Okey. Ada ke yang pakai juga yang tu? Saya happy sangat hari ni sebab selama ni saya tak boleh dengar ceramah Ustaz sebab speaker phone rosak. Masya Allah. Semalam dah beli phone baru. Alhamdulillah dah boleh dengar. Tiba-tiba Ustazah sunblock ke apa? Tak pernah sebab mak bagi ayat deep. Okay, mak bagi ayat deep apa? Apa ni? Mungkin ni masih remaja. Anak saya remaja pun tak pakai. Saya semua pun okey, makasih. Rosken, R-O-S-K-N. Anak saya suruh guna Rosken. Saya pun guna Rosken. Oh, anak suruh pakai. Okey, bagus anak tu. Okey. Ruam jerawat boleh. Ya, jerawat. Maksudnya dia untuk semua tapi lebih kepada extra dry skin. Itulah. Macam tu. Saya kena claim ni daripada Guardian ke Rosken ke sebab saya dah elangkan. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mari sekarang kita mulakan. Betul, anak makcik pun guna. Mungkin anak makcik ada masalah kulit kan. Kalau tumbuh ruam dan jerawat boleh guna tak? Cuba-cuba. Sebab ia tak ni, wallahualam, saya share lebih kepada masalah saya adalah kulit kering menyebabkan ruam, merah. Kulit muka lah terutamanya. Kulit muka yang kering. Okey, sahabat sekalian, mari kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Baiklah, saya akan baca satu kisah daripada buku 100 Kisah Kehidupan, Kisah Benar yang disusun oleh Tuan Zakaria Surid. Tuan Zakaria Surid. Ini adalah panel penulis Galeri Ilmu dan ini terbitan Galeri Ilmu
Dan saya ada baca satu kisah yang sangat memberi inspirasi tentang seorang mu'allaf yang diuji tanpa henti setelah dia masuk Islam. Masya Allah. Dan ini adalah satu kisah benar. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, jika kita berada di tempat beliau, adakah kita kuat untuk menghadapi ujian yang seberat ini? Masya Allah. Oh, ada yang tanya lagi, minta maaf, krim sapu ke pencuci muka? Ini krim untuk masalah kulit terlalu kering. Saya bukan jual. Boleh cari dekat Watson, Guardian, farmasi, ada. Pencuci muka ada tak? Mungkin ada kot. Mungkin ada. Yang saya beli memang krim je sebab nak selesaikan masalah tu. Okey, subhanallah. Tajuknya ialah serah saja kepada Allah. Leave it to Allah. Leave it to Allah. Serah saja kepada Allah. Itu tajuk kuliah kita pada hari ini. Leave it to Allah. Serah saja kepada Allah. Tapi jangan salah faham dengan perkataan serah saja kepada Allah. Sebab jangan sampai kita tak melakukan apa-apa usaha. Serah je pada Allah. Tapi orang yang bertawakal ni dengan yakin serah leave it to Allah, ia merupakan orang yang paling kuat berusaha. Kena faham. Kalaulah contohnya kita sebut kan, serah je pada Allah, lepas tu goyang kaki. Itu konsep yang salah, konsep yang silap. Tapi bila kita sebut leave it to Allah, tawakal tu ala Allah, kan, berserah diri kepada Allah, dia akan menjadi orang yang paling kuat berusaha dan tepat berusaha. Itu kelebihannya orang yang bertawakal kepada Allah. Kerana apa? Contohnya begini, kan? Orang yang subhanallah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada seorang sahabat yang letak unta di tepi pokok. Lepas tu Rasulullah kata, "Kenapa kamu tidak mengikat unta tersebut?" Kemudian dia kata, serah pada Allah, tawakal kepada Allah. Allah lah yang menjaga unta tu. Lalu Rasulullah pun mengambil tali lalu mengikat. Dan Rasulullah kata, inilah tawakal. Maksudnya tawakal dan serah kepada Allah itu konsepnya adalah kita ikhtiar, kemudian yakin bahawasanya Allah akan mengizinkan ikhtiar kita tu. Kita berusaha dan Allah akan menunaikan usaha kita tu. Masya Allah. Jadi siapa yang bertawakal tanpa usaha, itu adalah satu pendustaan terhadap perkataan tawakal itu sendiri. Masya Allah. Sebab itu seseorang yang bertawakal kepada Allah, insya-Allah yang pertama dia akan dapat pertolongan Allah. Yang kedua, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk ikhtiar. Allah beri dia ilham. Allah berikan dia idea-idea. Allah berikan dia jalan keluar daripada kesulitan yang sedang dia serah kepada Allah tu. Kemudian yang ketiga, selamat dia dilindungi daripada sesuatu yang melemahkan semangat dia. Masya Allah, dilindungi daripada bisikan syaitan, bisikan manusia. Sebab dia yakin dia telah serahkan usaha dia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dengar satu kisah seorang wanita yang bernama Norah Catherine Abdullah. Norah Catherine Abdullah. Sedap nama. Ini adalah seorang wanita Mak Saleh England. Seorang wanita England yang masuk Islam. Seorang wanita England yang masuk Islam. Nama dia siapa? Norah Catherine Abdullah. Ini kisah benar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, leave it to Allah, serah kepada Allah, tawakal ala Allah adalah perkataan Norah Catherine Abdullah setelah dia masuk Islam dan dia diperkenalkan dengan Allah, dia kenal Allah, dia jatuh cinta kepada Allah, dia kenal Rasulullah, dia jatuh cinta kepada Rasulullah. Dan apa ujian yang berlaku dalam hidupnya, dia selalu menggunakan perkataan leave it to Allah, serah kepada Allah, dengan erti kata yang sebenar dan membenarkan dalam hati, bukan pada lidah je. Tawakal lah, tawakal. Saya dah usaha, saya tawakal. Ramai mana orang yang berusaha lalu dia sebut tawakal, kemudian bila usahanya tu tidak tercapai seperti dia nak, dia marah-marah. Dia lupa dia dah serah kepada Allah. Kalau orang yang betul serah kepada Allah, kalaulah usaha dia tu tak capai apa yang dia nak, sebagaimana yang dia bayangkan, dia tak akan mudah putus asa, dia tak akan marah-marah, sebab dia tahu bila dah serah kepada Allah dan kenapa Allah tak izinkan, maka itu yang terbaik untuk kita. Jadi kita kata kita dah serah kepada Allah. Tetapi bila Allah tak mengizinkan sebagaimana kita rancang, kita mula tak memberontak, kita tak puas hati,
Maksudnya di situ kita belum betul-betul serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kita, penyerahan diri kita akan diuji sejauh mana kekuatan kita bertawakal, serah kepada Allah. Okey, kita tengok kisah ni. Sejak memeluk Islam pada 1983 dan merasai keindahan hidup dalam agama suci ini, dia juga akur bahawa hidup tidak sunyi daripada ujian. Ini kisah dia ya. Maksudnya dia masuk Islam 1983. Sudah sampai hari ini 38 tahun. Saya lahir pun tahun 1983. Tanggal 22 September 1983. Jadi siapa yang nak bagi hadiah hari lahir pada saya, boleh tulis ya, hari lahir saya 22 September 1983. Dengar tu. Okey, sekarang baru bulan 2, lambat lagi lah bulan 9. Okey, sejak memeluk Islam pada 1983 dan merasai keindahan hidup dalam agama suci ini. Okey, takdir mengukir perjalanan hidupnya penuh ujian yang berat. Namun Allah memeliharanya. Sebagaimana tidaklah dia hilang pedoman dihimpit ujian, sebagaimana tergambar pada raut wajahnya yang tenang. Dia seorang yang memiliki wajah yang tenang, kesan daripada keyakinannya menyerahkan kepada Allah. Dia tidak langsung termamer rona sedih atau duka apabila ada orang memintanya menceritakan rentetan musibah yang pernah singgah dalam hidupnya. Siapa kat sini orang yang tenang, wajah dia tenang? Siapa yang nak memiliki wajah yang tenang, senyum, subhanallah. Saya kalau boleh nak juga macam tu. Tapi ada kalanya wajah saya berubah juga. Masam. Suami tanya kadang masam. Kalau dah teruk sangat emosi, tak boleh mengawal diri tu kan. Masya Allah. Saya juga selalu niat nak memiliki wajah yang tenang kan. Masya Allah. Bagi adik saya 92. Oh, ada semalam. Orang hari lahir sama hari lahir. Kan, kita semua nak wajah yang tenang, kehidupan yang tenang, Masya Allah. Jadi kita tengok kisah ni. Ujian dia sangat berat, adalah saudara Islam, saudara baru, kemudian masuk Islam, terus diuji. Norah lahir dalam keluarga Kristian di Yorkshire, Northern England selepas mendapat hidayah sewaktu bertugas di Bahrain. Dia terbang ke kota London dan memeluk Islam di sana. Hingga kini dia terus menetap di London. Memang jalur hidupnya selepas memeluk Islam dan kemudiannya berkahwin tidak seindah yang dia bayangkan sebelumnya. Biarpun dia diuji dengan pengabaian suami menzaliminya, Norah tidak pernah menyalahkan Islam ataupun menyalahkan takdir Allah. Setelah dia nikah, dia diuji dengan suami yang tak bertanggungjawab dan menganiayanya. Sehinggalah akhirnya dia diceraikan selepas 7 tahun berumah tangga. Dan dia dikurniakan 3 orang anak. Selepas 7 tahun berumah tangga, Norah ni, wanita yang mu'alaf ni, dia diceraikan oleh suami dan dia memiliki 3 orang anak. Beberapa tahun kemudian berlakulah peristiwa yang amat pahit dalam hidupnya. Kebahagiaan hidup bersama anak-anaknya dicemburui oleh bekas suami. Lelaki itu membawa lari anak-anak mereka dan menghilang tanpa khabar berita. Bayangkan ya sahabat-sahabat sekalian, setelah berkahwin, setelah dia masuk Islam, dia berkahwin, bernikah dengan orang Islam, kan, subhanallah. Kemudian selepas bernikah, dia mengalami pengabaian. Lepas tu anak-anak, ada anak 3 orang. Kemudian anak tersebut setelah berapa ketika dalam jagaan dia, suami ambil anak tu, kemudian menghilangkan diri. Bertahun-tahun dia tak dapat jumpa anak dia. Dari sehari ke sehari, Norah menunggu kepulangan anak dan terus mencari. Buat siasatan untuk buat report polis, cari di seluruh negara, tak ada. Tak ada, di England tak ada, di London tak ada. Macam mana ya, seorang ibu yang dalam keadaan kehilangan suami menceraikan, lepas tu anak 3 orang yang masih kecil. Ada beberapa bulan, ada berapa tahun, anak yang masih kecil, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Akhir masa terus berlalu, Norah kemudian dipertemukan jodoh lagi. Hidupnya bahagia bersama suami keduanya. Okey, lepas tu dia nikah lagi, kemudian bertemu jodoh dengan suami yang kedua. Terutama selepas kehadiran seorang cahaya mata baru yang comel diberi nama Soleha. Bagaimanapun ingatannya masih tidak lekang pada 3 anak yang dibawa lari yang dah tak jumpa beberapa tahun ni. Okey, faham cerita ya? Lepas tu dah berapa tahun cari anak, tak jumpa, buat itu buat ni. Dipenemukan jodoh, Norah nikah lagi. Kemudian bahagia dengan suami yang kedua, dapat seorang anak, nama diberi Soleha.
Di samping hatinya berserah kepada Allah, Norah menguatkan semangat untuk berusaha mendapatkan semula anak-anaknya itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bayangkan ya, Norah memang dah nikah, dah ada anak, tetapi ingatan pada 3 orang anak kandung tu sudah tentu tak boleh dibuang. Lalu pada suatu hari pada tahun 1998, dia menerima berita bahawa, bayangkan ia jarak, lama jarak tu mungkin 6 tahun, 7 tahun. Dia menerima berita bahawa 3 orang anaknya yang hilang sedang berada di island. Mereka dibawa oleh bekas suaminya dan isteri barunya. Norah bertekad untuk ke island untuk mencari anak-anaknya yang dah lebih 6 tahun, lebih 7 tahun. Lebih 6 tahun lah tak jumpa. Kalau 1998, ya, lebih kurang 8 tahun tak jumpa 3 orang anak. 2 kali dia ke island untuk mencari anaknya. Kali pertama ditemani seorang kawan bernama Fatimah, juga seorang saudara baru yang berasal dari India. Setelah gagal mengesah anak-anak, Norah pergi buat kali kedua ke island. Kali ini bersama kakaknya Karen. Inisiatif Norah yang ketika itu berbadan 2. Masa tu dia mengandung. Mendapat perhatian akhbar tempatan island, Irish Mirror. Akhbar ini menemu buahnya dalam usaha membantu mencari anak-anaknya itu. Kisahnya dimuat naik di muka depan akhbar itu pada 12 Ogos 1998. Keesokannya, tanpa diduga wartawan Lynn Kelleher menelefon Norah. Ada berita gembira, kami sudah menemui anak-anak puan. Subhanallah. Kena dengar cerita ni sampai habis sebab lepas ini ujian Norah lebih dahsyat. Kita dengar tadi dah lega dah. Norah dah kahwin, Norah dah ada suami yang dia sayang, Norah dah ada anak. Tapi, subhanallah, kisah Norah selepas ini lebih menyayat hati, lebih menyedihkan sahabat-sahabat sekalian. Norah menjejaki anaknya selama 8 tahun. Kan, bekas suami bawa 3 orang anak tanpa, maksudnya masa tu di bawah jagaan Norah. Tapi dia macam ambil dan dia bawa lari. 8 tahun tak jumpa anak. Masya Allah. Norah cuba cari sedaya upaya walaupun dah nikah, tetap jejak anak, seorang ibu kan. Akhirnya tahu dia island. Pergi ke island beberapa kali dan kali kedua setelah di expose di media, akhirnya ada seorang wartawan, Masya Allah, pergi memberitahu dia tentang berita, maklumat tentang anak-anak. Akhirnya anak-anak itu ditemui, subhanallah, melalui pembaca Irish Mirror. Norah bagaikan tidak percaya. Setelah hampir beberapa tahun mendengar bermacam-macam khabar palsu. Akhirnya apa yang diharapkan benar-benar berlaku. Dia rebah ke lantai, terduduk, masih dalam keadaan antara percaya atau tidak. Sukar digambarkan perasaan dia ketika itu setelah bertahun-tahun tidak jumpa dengan anak. Rupanya derita Norah belum berakhir. Setelah melalui segala-galanya sekian lama, saat lebih getir datang menyusul. Tidak dapat dibayangkan betapa hancur luluh hati seorang ibu apabila kehadirannya tidak dapat diterima oleh semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya tidak boleh terima Norah. Sebab ketika anak-anaknya dibawa lari oleh bekas suami, jauh daripada kota London ke Ireland, anaknya masih kecil. Jadi setelah beberapa lama, memori anak-anak terhadap ibu ni telah pun hilang. Sebab akhirnya tambahan pula bekas suami memberitahu anak-anak bahawa ibu mereka telah mati dan ayahnya menanam sifat negatif terhadap Norah. Maksudnya, si ayah ni bagi tahu anak-anak bahawasanya ibu dia telah pun mati, telah meninggal dunia. Telah mati, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ini ayah tanam dalam mindset anak-anak ni, ibunya telah mati dan ayah selalu cerita yang negatif tentang ibu. Maksud ibu ni jahat, ibu ni sekian, ibu ni sekian dan ibunya telah mati. Jadi ketika Norah berada di hadapan anaknya, ingin dipeluk, ingin dicium, tapi anak-anaknya menolak, anak tak boleh terima sebab percayakan si ayah. Okey, baiklah. Ketika ditemui, anaknya Abdullah berusia 12 tahun, Maimanah umur 10 tahun dan Muhammad umur 8. Anak yang paling kecil langsung tidak mengenali ibunya. Subhanallah. Pihak berkuasa Island meletakkan mereka di bawah pusat perlindungan selama 2 minggu sebelum menyerahkan kepada Norah. Maksudnya sebab Norah dulu dia mendapat hak jagaan anak. Akhirnya subhanallah dengan menggunakan kuasa undang-undang, Norah tetap pertahankan
sedaya upaya, akhirnya penjagaan anak itu tetap di bawah Norah. Tapi 2 minggu anak-anak itu berada di bawah pusat pusat pelindungan kanak-kanak sebelum diserahkan kepada Norah. Setelah berjaya menemui dan membawa pulang ketiga-tiga anaknya. Subhanallah, proses ni pun lama. Akhirnya dibawa pulang anak. Norah sedar tentang satu perkara. Dia sedar bahawa suaminya yang kedua yang dia nikah ni tidak lagi menunjukkan sokongan di atas segala jerit payahnya untuk mendapatkan semula anak-anaknya. Suaminya tidak bersedia menerima kehadiran anak-anak Norah bersama bekas suami pertamanya. Sahabat-sahabat, bayangkan ya, setelah Norah dapat dengan susah payah bertahun-tahun dapat anak bawa balik ke England, ke London, suami dia yang kedua tidak boleh terima anak-anak tersebut dan tak boleh terima dah Norah. Berat untuk menerima hakikat ini, tapi nampaknya kepulangan anak-anak itu disambut dengan perasaan cemburu oleh suami barunya. Si suami tidak bersedia memberi kasih sayang kepada anak-anak itu sebagaimana dia menyayangi anak-anaknya bersama Norah. Lebih-lebih lagi selepas Norah melahirkan seorang lagi cahaya mata hasil perkongsian hidup dengannya dan selang setahun kemudian berbadan dua semula. Okey, ketika kelahiran anak bongsunya Fadilah, anak kelima, Solehah Fadilah, suaminya tidak lagi tinggal bersama. Setelah bayi itu lahir, suaminya hanya pulang sekali-sekala dan kemudian langsung tidak mahu berada di rumah bersama Norah. Akhirnya, dia memberi kata dua kepada Norah, sama ada Norah memilih anaknya yang 3 orang ataupun memilih untuk diceraikan. Suami beri kata dua. Kalau nak anak 3 orang anak kandung tu duduk dalam rumah ini, maka suami akan ceraikan. Tapi kalau nak hidup bersama dengan suami ini, maka anak itu perlu dipulangkan semula kepada ayahnya. Norah tidak sanggup berpisah lagi dengan anak-anak. Setelah bersusah payah dia mengambil mereka balik. Jodoh Norah dengan suami hanya sampai di situ. Akhirnya Norah diceraikan. Kini ke-6 anak Norah menetap dengannya di London walaupun tanpa ayah masing-masing. Untuk menyara hidup, dia menjadi guru bahasa Inggeris di sebuah sekolah Islam dan menulis buku berunsur Islam untuk kanak-kanak. Norah akur menjadi ibu dan bapa sekaligus bukanlah mudah, namun Norah tetap bersyukur dalam mengharungi apa saja ujian. Seorang wanita yang mu'alaf baru mengenal Islam, diuji dengan suami yang tak bertanggungjawab, dia diabaikan, akhirnya diceraikan, mempunyai 3 orang anak. Setelah bapa ketiga, anaknya dibawa lari oleh bekas suami, hilang entah ke mana. Dicari beberapa tahun, akhirnya Allah takdirkan nikah kali kedua. Dan dapat anak dalam 3 orang dengan suami yang kedua. Dan pendek cerita, akhirnya boleh jejak anak ini di mana? Di Ireland, 3 orang anak. Ketika berjumpa, anak-anak tak boleh menerima Norah. Anak-anak menolak sebab ayah dah tanam bahawasanya ibu mereka dah meninggal dunia dan bahawasanya ibunya adalah ibu yang jahat. Namun kerana kuasa undang-undang, akhirnya Norah dapat kembali hak penjagaan anak, dibawa pulang ke London. Bila bawa pulang ke London, suami yang baru pula tak boleh menerima Norah kerana membawa pulang anak tersebut. Lalu suami yang kedua memberi kata dua, memilih anak ataupun memilih dia. Akhirnya Norah tetap memilih anak. Akhirnya jadilah Norah seorang ibu yang menjaga 3 orang anak daripada suami pertama dan ibu kepada 3 orang anak daripada suami yang kedua. Setelah itu Norah tidak bernikah lagi. Masya Allah, subhanallah. Dan apa perkataan Norah bila ditanya tentang ujian yang ditempuh dalam sepanjang ni, sedangkan dia adalah mu'alaf, kan diuji oleh Allah tanpa henti iman dia. Selalu dia sebutkan perkataan, leave it to Allah, leave it to Allah, serahkan kepada Allah, tawakallah kepada Allah. Walaupun dalam dia tempoh dia berusaha, bukan Allah bagi jalan keluar segera. Bukannya tahun pertama dia jejak anak terus dapat, tak. Tahun pertama tak jumpa, tahun yang kedua tak jumpa, tahun ketiga menangis, meratap, meminta dengan Allah. Tetapi dia bukan seorang yang cepat bersangka buruk dengan Allah. Ya Allah, kenapa aku baru masuk Islam? Kenapa kau uji aku macam ni? Sekarang menanggung derita anak. Lepas tu bila jumpa anak, anak pula tak boleh terima. Bawa balik anak, suami pula ceraikan. Bertimpa-timpa ujiannya, tetapi dia sentiasa menunjukkan wajah yang tenang kerana prinsipnya ialah sesuatu yang Allah takdirkan, sesuatu yang Allah tentukan adalah yang terbaik walaupun nampak buruk pada hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Apapun ujian yang sedang menimpa kita saat ini, sama ada yang buruk,
ataupun yang baik, terutamanya yang buruk, yakin dan percaya ada sesuatu yang Allah sedang lindungi kita. Ada sesuatu yang Allah nak berikan jauh lebih baik. Dengan syarat kita perlu redha, kita perlu kuat, kita perlu sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak cerita satu lagi kisah. Boleh ke nak dengar satu kisah lagi? Ini satu kisah mu'allaf juga. Kisah mu'allaf juga, Masya Allah. Mati hidup semula. Jawapannya adalah mati hidup semula. Ini kisah mu'allaf, ini pendek saja. Tajuknya adalah mati hidup semula. Mati hidup semula untuk menunaikan janji. Kejap. Jangan lari. Duduk diam-diam, jangan lari. Mana pula ni? Okey, mati hidup semula untuk tunai janji. Muka surat 86. Muka surat 86. Masya Allah, Allahu Akbar. Bukan. Nantilah kita sambung balik cerita tu. Saya tak jumpa banyak. Okey. Sebagai kesimpulan, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berkongsi apakah yang boleh kita lakukan apabila saat kita menerima ujian. Okey, ujian datang menimpa kita, membuatkan kita terduduk, mungkin kita menangis, mungkin kita duduk di bucu katil, mungkin saat itu ada orang kuat ambil wuduk kemudian solat, tapi tak semua kita mampu untuk melakukan hal demikian. Okey, antara perkara yang kita boleh buat immediately ketika saat kita diuji. Baca mesej sedih, ada mesej yang dahsyat. Kemudian baca ni, awak cari sekejap ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu ya, firman Allah yang penuh. Kemudian apa-apalah yang berlaku, ada orang langgar kereta kita, adalah kereta baru. Apa saja ujian tuan-tuan puan-puan sekalian, langkah yang pertama, lidah kita. Apa yang kita nak sebut ketika ditimpa ujian? Langkah pertama adalah apakah lidah kita nak sebut ketika ditimpa ujian. Dan siapa yang menyebutkan ini saat ditimpa ujian, insya-Allah dia akan dapat terus yang pertama, kekuatan hati. Kekuatan hati. Sebelum ujian ataupun masalah itu diselesaikan, yang pertama adalah kekuatan hati, tuan-tuan puan-puan sekalian. Hati itu mesti diberikan, mohon dengan Allah supaya Allah berikan kita ketenangan. Jadi apakah doanya? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sambungan ni. Okey, Ustazah nak tengok yang full. Okey, cari. Ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran surah Al-Baqarah. Okey. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah namanya kalimah istirja. Kalimah istirja. Subhanallah. Kalimah istirja ini adalah kalimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, membimbing kita bila saat kita diuji. Yang mana maksudnya ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina iza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ada sambungan dia tu. Nanti kita tengok yang mana Allah berfirman yang bermaksud mereka yang apabila ditimpa ujian, ditimpa musibah, lalu mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana dek? 155. Subhanallah. Okey, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Okey, dalam firman Allah ini Allah menyebutkan tentang siapa yang ditimpa ujian musibah, qalu, lalu mereka berkata
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini datangnya daripada Allah. Kita semua datang daripada Allah dan kita semua kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat salawat, yakni pertolongan, bantuan daripada Tuhannya. Wa rahmah, dan juga mendapat rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang akan mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saat kita diuji, perkataan pertama lepas ini kita cuba untuk menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 156 sehingga ayat 157. Dan saya jumpa ada beberapa orang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Saya ada berjumpa dengan beberapa orang yang datang kepada saya, dikata, Ustazah, alhamdulillah setelah saya beramal, bila datang je ujian terus sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ujian apa pun, jangan tunggu khabar kematian. Sakit ke, ujian, terpijak paku ke, ada hilang barang ke. Ni pun saya nak cerita satu kisah benar ni pasal hilang barang. Ini kisah betul. Ada seorang lelaki ni, dia hilang duit RM50. Dia hilang duit RM50 di pejabat dia. Kemudian hari pertama dia pergi bertanya kawan-kawan, ada nampak tak RM50 saya? Ada nampak tak RM50? Ada nampak tak? Dia tanya orang sana, dia orang tanya orang sini. Hari kedua dia tanya juga, ada tak siapa-siapa nampak RM50 tu? Saya nak. Ni. Hari ketiga dia cari lagi. Sampailah pejabat ni, orang-orang pejabat dah mula tak suka dan tak senang. Soalannya dia dah mula menuduh. Kau rasa siapa ambil duit RM50 aku? Macam itulah. Kan? Akhirnya dia mula syak pula kepada orang-orang tertentu. Bayangkan tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau ni hilang RM50 yang Allah uji, lalu dia lupa untuk minta pertolongan dengan Allah, apa yang berlaku? Putus hubungan, masalah dengan rakan sekerja, masing-masing tak senang. Kan? Dia mula bersangka buruk itu dosa besar. Dia mula menuduh, fitnah pun dosa besar. Kerana Allah menguji, dia hilang RM50. Dan ceritanya akhirnya dia pergi jumpa seorang ustaz. Kata, Ustaz, macam mana Ustaz, ada tak doa, ada tak apa-apa yang boleh saya buat? Sebab saya hilang RM50 ni Ustaz, apa yang saya boleh buat? Lepas tu Ustaz tu tanya, apa yang kamu dah buat? Oh, saya dah tanya dah orang pejabat gini. Lepas tu Ustaz tu jawab, salah apa yang kamu buat. Kerana Allah menguji kamu RM50, lalu kamu lebih banyak berusaha dengan diri kamu dan kamu mula melalui usaha diri sendiri tanpa minta petunjuk daripada Allah. Akhirnya kamu dah memutuskan hubungan silaturahim. Kan? Orang dah mula tak suka. Ni kamu buat satu kesalahan. Jadi apa yang perlu saya buat? Ustaz tu kata, bertaubatlah. Sebab susulan daripada ujian yang sepatutnya meningkatkan darjat kamu, tapi kamu telah melakukan dosa demi dosa. Kamu buat dosa sangka buruk. Kamu telah mengganggu ketenteraman kawan-kawan kamu di pejabat. Kamu telah membuat fitnah. Kamu telah mula untuk merasa tak senang dan sebagainya. Jadi dah hasil daripada ujian, jangan pula kamu buat maksiat-maksiat yang lain. Jadi bertaubatlah kamu dengan Allah dan redalah di atas kehilangan, sebab Allah tak akan ambil sesuatu daripada kita melainkan Allah nak gantikan dengan yang lebih baik. Jadi terus lelaki ni tersedar, dia mau ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, masya-Allah. Perkara sebegini berlaku dalam kehidupan kita. Kita cuma bila berlaku satu kehilangan, kita lupa bahawasanya itu milik Allah dan Allah boleh ambil dengan pelbagai cara. Sama ada orang yang curi ke, ada orang ambil ke, ada orang hutang duit kita tak bayar ke. Macam-macam cara. Allah nak uji saja. Adakah kita saat tersebut ingat bahawasanya itu adalah milik Allah, Allah boleh ambil? Ataupun kita masih lagi merajakan diri kita dan masih lagi merasakan bahawa itu milik kita secara mutlak. Sedangkan sebaik kita mati, nama pun kita akan tinggalkan. Orang nak panggil nama kita arwah. Kan, kalau saya mati besok, kemudian saya dikapankan, kemudian saya dimandikan, orang takkan tanya, Ustazah Asma dah mandi ke tu? Orang katanya, arwah dah mandi kan? Dah dimandikan ke? Kan, arwah dah dimandikan. Nama kita pun dah tak disebut. Bukan kata Asma dah, Ustazah Asma dah kapan ke tu? Tak, arwah dah dikapankan ke? Nama kita pun akan ditinggalkan. Kemasyhuran, pangkat, kedudukan, 1 sen pun kita tak boleh bawa. Sahabat-sahabat sekalian. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita Allah uji dengan mengambil apa-apa yang kita sayang. Apa-apa yang kita rasa milik kita.
Kadang Allah uji seseorang dengan Allah ambil suami dia. Ada Allah ambil anak dia. Allah ambil kesihatan dirinya. Kan? Ada semalam kita pergi ziarah, ada Allah ambil kaki. Kan? Aksiden sikit je tapi Allah ambil kaki. Ada juga yang saya jumpa tu, seorang kanak-kanak yang asalnya celek, lepas tu buta, dah tak nampak. Dan ada juga yang saya jumpa kisah benar, umur 18 tahun, Allah ambil pendengaran telinganya. Sebelum tu boleh dengar. Lepas umur 18 tahun, ada satu jangkitan kuman berlaku. Pergi jangkitan kuman pada telinga dia. Ni yang saya tengok kisah benar. Seorang wanita tapi bukan Islam. Saya tengok sebelum itu dia adalah seorang penyanyi, kan? Seorang penyanyi, suara dia pun sangat sedap. Jadi dia suka main muzik, suka menyanyi daripada kanak-kanak sampai remaja. Umur 18 tahun, jangkitan kuman di telinga terus hilang, terus bunyi. Rosak kekal, tak boleh buat apa-apa, tak ada rawatan. Sejak daripada itu dia tak dengar apa-apa dan muzik yang dia suka dengar hilang, gelap terus hidupnya. Hilang, gelap terus. Berapa tahun dia bercerita, dia duduk dalam keadaan kemurungan sebab dia tak boleh dengar apa-apa bunyi yang dia suka selama ini, muzik-muzik yang dicintai tu. Kan? Akhirnya dia buat dua pilihan dalam hidupnya. Dia buat dua pilihan. Dia kata sama ada aku terus begini sampai mati, menangis, meraung, ataupun aku bangkit. Aku bangkit dan menikmati hidup sebagaimana orang yang peka. Orang yang peka hidup. Akhirnya dia belajar braille, dia belajar sekian-sekian, dia menjadi orang yang sangat berjaya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saat kita diuji, Allah membantu kita. Allah guide kita untuk minta pertolongan dengan Allah. Kita ada Allah yang maha segala-galanya. Saat kita diuji dengan rizki, lalu rezeki ke dengan kasih sayang ke dan kehilangan ke, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah, kalau kita baca surah Al-Baqarah tadi, ayat awal lagi, ini saya baca dalam, Ya Allah bersamamu aku bahagia. Ini dalam petikan buku saya, Ya Allah bersamamu aku bahagia. Cuba kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami, yakni Allah, para malaikat sebagai pengutus perantaraan Allah untuk menghantar ujian. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan perasaan takut, dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan harta benda dan jiwa dan hasil tanaman. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan rasa kekurangan harta benda. Harta benda akan diambil oleh Allah. Dan juga jiwa, maksudnya ada berlaku kematian serta hasil daripada tanaman. Allah sebut, memang Allah akan uji. Dan berilah kabar gembira. Allah sebut wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira. Maksudnya berikan kabar gembira kepada mereka yang bila ditimpa ujian ini, kabar gembiranya adalah apa? Iaitu alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang apabila ditimpa ujian ataupun musibah, qalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Harta tu pun kepunyaan Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Ujian ini juga kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita kembali. Sambungannya adalah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi berbagai-bagai salawat kebaikan dan juga rahmat Allah, dilimpahi pertolongan, dihantar pertolongan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dan akan mendapat hidayahnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, saya nak baca satu lagi hadis Nabi SAW. Masya Allah, Allahu Akbar. Daripada buku Ya Allah bersamamu aku bahagia. Sahabat-sahabat sekalian, ini kan buku yang selalu kita share. Okey. Sekarang ni ada promosi set ini, buku ini untuk 4 bagi kulit keras 150, ada promosi 10% sehingga 15 hari bulan, jadi ada potongan RM15. Dapat 4 buah buku dan ini tajuk Ya Allah bersamamu aku bahagia. Okey. Daripada Musa bin Sa'id, seorang tabi'in, daripada ayahnya, dia berkata, Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala. Dia tanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah,
manusia manakah yang paling berat ujiannya? Manusia mana yang paling berat ujian? Baginda menjawab, Al-anbiya'u summal amthalu fal amthalu fayubtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ashtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun. Riqqatun ni betulia ala hasabi dinihi fama yabrahul bala' bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma alaihi khati'ah. Allahu Akbar. Yang bermaksud, Nabi menjawab, orang yang paling berat ujiannya ialah para Nabi. Kemudian yang sama sepertinya, seorang yang akan diuji sesuai dengan keadaan agamanya, Nabi kata. Apabila agamanya kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualiti agamanya. Seseorang hamba sentiasa akan mendapat ujian dan cubaan, sehingga dia berjalan atas muka bumi Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Subhanallah. Nabi kata, seseorang hamba sentiasa akan mendapat ujian dan cubaan daripada Allah, sehingga dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan bersih daripada dosa. Sebab itu jangan kita tanya, Ustazah, ada orang tu tak semayang, tak apa Ustazah, hidup dia okey, tak ada ujian. Adakah kita melihat apabila seseorang itu tidak diuji saat hidup, itu merupakan satu kelebihan daripada Allah? Ini juga Allah sebut di dalam Al-Quran. Adakah mereka yang mengatakan bahawa yang merasakan nikmat hidup di dunia, mereka tidak diuji oleh Allah? Tidak. Sesungguhnya mereka itu dalam kesesatan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, nikmat yang menjauhkan kita daripada Allah adalah musibah. Tetapi ujian yang mendekatkan kita kepada Allah adalah rahmat. Saya sebut sekali lagi, ujian yang mendekatkan kita kepada Allah adalah rahmat. Tetapi nikmat, sehat, comel, ada duit, ada suami yang baik, tetapi menjauhkan dia daripada Allah, maka itu adalah musibah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Nabi sebut di sini, seorang hamba akan diuji, kan, akan dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia kuat, kalau iman dia kuat, ujiannya lagi berat. Tapi orang beriman, walaupun berat ujian, dia boleh tempuh. Dia boleh tempuh. Dia boleh kuat, dia boleh tenang. Walaupun orang nampak, beratnya ujian dia, teruknya ujian dia, sedihnya. Tapi Allah, orang yang beriman, dia tetap boleh tempuh ujian. Dia tahu dunia ini tempat diuji. Akhirat adalah tempat untuk mendapatkan hasil sabar ujian tersebut dan boleh masuk syurga melalui babus sabr. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, memang sebenarnya sabar bukan sesuatu yang mudah jika kita tak dapat bantuan Allah. Jadi daripada apa yang kita belajar pada pagi ini, marilah sama-sama kita beramal selepas ini. Bila datang je ujian, nak sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana orang yang menyebutkan kalimah ini, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang mengucapkan kalimah ini akan mendapat salawatu min rabbihim, kebaikan, pertolongan, kan, rahmat, wa rahmah, rahmat Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang akan mendapat petunjuk daripada Allah. Bagaimana dia nak menempuh ujian, bagaimana jalan keluar, Allah beri dia petunjuk. Ada ramai yang datang jumpa saya, kan, ataupun yang tulis, Ustazah, selepas saya dengar ceramah Ustazah hari tu pasal inna lillah, saya apa-apa anak tumpah air pun saya sebut inna lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suami tanya, bang, awak balik pukul berapa? Dah lewat ni, lambat lagi, kerja banyak. Terus sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, kalau sebut ni kita marah, abang ni selalu balik lambat je, awak ni senang lah, saya dengan anak-anak ni huru-hara ni, awak tahu tak? Setengah jam pun awak lambat ni awak nak tambah kerja, bos awak tak kerti bahasa ke, gini-gini, tak faham ke awak ada anak kecil saya ni, awak. Kan, kalau nak marah tu banyak tu sebab kita penat, lepas tu suami balik lambat pula sekian-sekian. Tapi bila ada benda yang menguji kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dengan yakin ini datang daripada Allah, Allah uji ni. Wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, kepadamu lah aku kembali, ya Allah. Serahkan kembali ujian tu kepada Allah. Subhanallah, Allah akan beri apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Orang ini akan dapat kebaikan yang banyak. Wa rahmah, rahmat. Rahmat ni pertolongan. Lepas tu mungkinlah anak-anak behave je. Anak-anak okey je. Lepas tu kita pun rasa tenang, rupanya Allah berikan ketenangan. Lepas tu anak pun tanya, kenapa Umi, kenapa?
Abi balik lambat lagi. Tak apalah Umi, jom kita main. Tak apalah Umi penat main. Umi nak minum air. Kita tak tahu sahabat-sahabat sekian. Bagaimana pertolongan Allah itu boleh datang kepada kita. Tapi malaikat ada sekeliling kita. Kan Allah boleh utuskan malaikat. Bukanlah menyumpai orang tiba-tiba buat kerja rumah. Tak. Tetapi malaikat boleh memberikan, maksudnya mungkin ketenangan kepada anak-anak kecil kita, tak meragam. Sampai ketika bang, suami pun bagi mesej lagi. Yang abang kena balik lambat lagi. Tak apa bang, moga Allah rahmati. Abang cari rezeki yang halal. Kan sekian-sekian. Sahabat-sahabat, sebagai penutupnya, siapa yang sedang struggle cari rezeki sekarang? Angkat tangan. Cari rezeki, buat kerja itu, buat kerja ni, sama ada suami, sama ada isteri. Sekarang zaman mencabar. Lagi mencabar kita cari rezeki, pastikan rezeki kita rezeki yang halal. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Khabar gembira kepada pencari rezeki yang halal sekalian. Kerja apa pun yang penting halal, itulah kerja yang paling mulia. Bukannya ada ranking-ranking. Kerja gini, kerja glamour, kerja mulia, kerja yang dipuji, kerja ni hina sikit, tak ada. Namanya kerja yang halal, itulah kerja yang paling mulia di sisi Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya mereka yang mencari rezeki yang halal untuk dirinya, untuk nafkah dirinya, dan untuk menafkahi keluarganya, dan untuk memberikan pertolongan kepada yang memerlukan di kalangan tetangganya ataupun saudara mara. Dia buat 3 tujuan. Siapa yang nak cari rezeki hari ni, nak rezeki dia melimpah ruah, kena ada 3 niat utama. Pertama, dia cari rezeki ni, ya Allah, aku cari rezeki untuk diriku, ya Allah, supaya aku tidak meminta-minta. Aku tidak mau meminta-minta, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki supaya aku tidak meminta-minta. Kemudian, ya Allah, berikanlah aku rezeki supaya aku dapat menafkahi keluargaku. Kalau isteri, supaya aku dapat membantu suamiku, ya Allah. Kemudian yang ketiga, ya Allah, aku mencari rezeki ni, ya Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan di kelilingku. Walaupun kita memerlukan, tapi tetap membantu orang juga. Subhanallah. Saya nak cerita kisah benar juga ni, tapi baca hadis Nabi sampai habis dulu. Nabi kata, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi keluarganya, dan untuk memberi kepada jiran tetangga yang perlu ataupun sahabat sekian-sekian, maka Allah akan bangkitkan dia di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya umpama bulan purnama. Subhanallah. Nabi sebut dalam hadisnya, boleh cari hadis ini, ada rujukan-rujukannya. Nabi kata, siapa yang mencari rezeki yang halal untuk dirinya, supaya dia tidak meminta-minta, untuk menafkahi keluarganya. Kalau isteri cari, terus niat untuk menyumbang kepada keluarga. Jangan fikir diri sendiri. Rezeki akan sempit. Siapa yang cari rezeki, lepas tu berbahas pula dengan suami, bang, duit saya, duit awak, duit awak, duit saya juga. Awak wajib tanggung saya. Kalaulah begini, sikap seorang wanita yang bekerja, maka kita akan, yang ditarik duit ada banyak, tapi ditarik barakah. Ditarik nikmat duit tersebut. Ketenangan ditarik. Sebab kita keluar bekerja, kalau suami mampu menanggung kita, sebenarnya tak wajib kita keluar bekerja. Kedua, kalau suami dah mampu menanggung kita, kalau kerja kita tu tidaklah kritikal diperlukan oleh ummah, maka suami kalau mula tak redha dengan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, sempit hati kita, fikiran kita sempit, hidup resah gelisah, suka mengungkit. Jadi kena redha. Apabila suami redha kita keluar, maka dengan senang hati dalam hati kita pun berkongsi rezeki. Jadikan kita patahan rezeki untuk ahli keluarga. Okey, yang tu saya tak nak kupas panjang nanti sebab dia ada perbahasan yang panjang tentang harta isteri ni. Okey. Nabi sebut 3 tu. Mencari rezeki yang halal kerana dirinya, kerana ahli keluarga, dan juga untuk membantu orang yang susah. Allah akan bangkitnya di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya umpama bulan purnama. Jadi sebab tu ada orang jumpa saya, ustazah, saya ni kan kerja teruk, ustazah, saya jadi rider. Rider memang teruk. Saya hari tu nampak ada seorang rider pemuda tu kan, duduk parking motor, lepas tu duduk makan kuih. Makan kuih. Kuih tu kuih orang kampung, kuih orang tua, duduk makan. Saya pun kata, dek, kamu makan apa? Masa tu pukul 2:30 tengah hari. Makan kak? Saya duduk makan. Makan kuih je. Tak sempat kak nak makan nasi apa semua, sibuk. Saya berhenti sekejap, makan kuih. Saya kata, awak makan dia kuih manis, kuih orang tua. Macam tu lah, bagi saya bukan kuih orang muda lah. Bukan makanan-makanan orang muda. Kuih koci ke? Kuih koci. Tak saya kuih koci. Saya kata, kamu tak sempat makan? Kak, tengoklah, barang banyak, penuh. Pagi sampai malam. Saya tak sempat makan. Saya berhenti sekejap. Itu pun orang marah. Hantar lambat apa, bos marah.
Oh, budak tu kurus kering. Saya tanya, dek, kamu kerja teruk macam ni, tolong mak ayah. Ya, tolong mak ayah. Umur dia lebih kurang dalam 18-19. Kurus kering, bawa motor, rider. Saya kata, ya Allah dek, kesiannya kamu dek. Kamu nak tolong mak ayah, ya. Lagi kamu nak buat apa lagi ni? Kamu dapat rezeki duit ni. Saya nak kumpul duit, nak kahwin kak, dia kata. Nak kahwin, akak doakanlah saya boleh rezeki kan. Bolehlah buat belanja kahwin. Mahal kak belanja kahwin. Saya kata, niat kamu murni, kamu kerja nak kahwin, itu sunnah Nabi. Kamu tolong mak ayah dan sebagainya. Sampai macam tu sekali. Lepas tu kata, kamu macam mana pun jaga solat dek. Saya pesan, jaga solat dek. Macam mana pun kamu cari rizki dengan Allah ni. Bukan rizki dengan bos. Bukan rizki, Allah yang bagi rizki. Kalau kamu jaga solat 5 waktu, rizki kamu akan barakah. Walaupun tak banyak tapi cukup. Tapi kalau tak berkat, rezeki kamu banyak pun tapi takkan cukup dek. Barakah tu paling utama, solat kena jaga. Dia pun angguk, ya kak, saya jaga. Solat, saya jaga, ya kak. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Lepas tu saya kata, dek, kamu sebenarnya kalau kamu cari rezeki betul-betul halal macam ni, walaupun ada kerja lain kan yang mungkin tak berkat, kerja kamu ni halal, kamu buat sungguh-sungguh dek. Subhanallah, Allah bangkit di mahsyar kelak wajah bercahaya. Kadang-kadang orang kerja teruk ni tanya saya, Ustazah, saya kerja teruk gini-gini. Saya tak sempat macam orang lain. Solat sunat, untuk banyakkan zikir, untuk banyakkan Quran. Saya kata kalau macam tu, kamu jadikan cari rizki ini sebagai jambatan untuk ke syurga. Jadi daripada hasil rizki, kamu mesti kena ada peruntukan sedekah. Jangan kamu sebut, saya pun cukup makan, macam mana nak sedekah. Kalau istilah ni lah yang keluar, sahabat-sahabat sekalian, kalau istilah ni lah yang keluar, maka kita tak akan pernah rasa cukup. Kalau sebut, saya pun cukup makan je. Tak. Jangan bersedekah, jangan tunggu kaya lapang baru nak sedekah, takut mati, kita tak dapat bahagian pahala sedekah. Yang mana pahala mengalir sampai mati. Dan kelebihan bersedekah ini, Rasulullah sebut dalam banyak hadis, Allah sebut dalam banyak firman-Nya, bukan untuk orang yang kaya saja. Orang miskin pun kena sedekah. Bukanlah orang miskin sedekah banyak, ikut kadar kemampuan. Sebab ini satu ibadah yang perlu dikejar oleh semua orang. Saya ada pengasuh. Namanya Yuli. Ini adalah pengasuh saya yang jaga anak-anak. Bukan maid duduk kat rumah, tak. Maksudnya, pengasuh ni dia jaga anak saya yang kecil pagi sampai petang. Saya balik, dia balik. Satu hari saya nampak ada bungkusan sampai. Kan, saya nampak ada bungkusan sampai sebab dia buat alamat rumah saya. Kan. Dia jaga anak saya sejak lahir apa semua. Jadi kalau orang tanya Ustazah pergi keluar sana-sana ceramah, siapa jaga anak-anak? Yuli itulah yang jaga. Masya Allah. Jadi dia pun ada suami, ada rumah. Dia akan jaga waktu saya keluar, waktu kerja. Sekali tu saya tengok ada bungkusan. Kebetulan saya ada kat rumah. Ada bungkusan sampai. Lepas tu bila saya buka, saya kata nak tengok bungkusan apa tu Yuli? Nak tengok. Saya kata, dia pun buka lah. Bila saya buka, saya tengok ada banyak baju. Ada banyak baju. Lepas tu saya kata, baju apa ni Yuli? Yuli beli ni. Sebab ada rider yang hantar. Lepas tu dia kata, ini baju terpakai. Dia cakap, ini baju terpakai dek. Dia panggil saya dek, kan dia panggil saya Ustazah. Ni baju terpakai. Kenapa Yuli beli baju terpakai ni? Oh tak, baju-baju ini saya selalu beli di sini. Sebab murah saja, dia kata. RM40 dapat dalam 20 helai macam tu. RM40 dapat lah, banyak lah. Lepas tu elok-elok. Nak buat apa Yuli baju-baju banyak ni? Saya kumpul-kumpul bila saya bagi bayar duit pada Yuli untuk setiap minggu kan kita bagi sebab upah jaga anak-anak ni. Dia kata daripada duit tu saya ambil, saya beli baju terpakai, nanti dah kumpul 1 bulan kan, sebab saya bagi gaji minggu. Hari Jumaat saya bagi gaji. Jadi cukuplah 1 bulan, 2 bulan saya akan post ke kampung. Saya kata ramai ke adik-beradik kan, keluarga? Tak. Bila saya post, orang kampung akan berkumpul dekat rumah mak saya. Orang kampung saya miskin. Rupanya kampung ni, orang Indonesia ni ada lagi kampung yang macam tahun 80-an. Air tak ada lagi, pergi ke sungai lagi, elektrik tak ada lagi. Dia kata orang sana miskin sangat. Bila COVID ni ada yang mati kebuluran. Ada juga yang gini-gini, orang susah sangat. Selalu makan dengan tempe je. Ayam, tak makan itu, tak makan. Memang hidup miskin sangat. Saya kata, ya Allah Yuli, baiknya kamu. Memang kamu selalu hantar je setiap bulan. Ya, hantar. Kamu bagi saya belanja, saya hantar orang kampung. Mak saya agih pada fakir miskin di kampung. Orang sana ramai lapar, kurus. Makan 1 kali sehari tu pun syukur. Kadang mereka 2 hari, 3 hari baru jumpa nasi. Sama, ramai sangat yang susah. Lepas tu dia kata, saya belajar sama Ustazah juga. Dia kata, Ustazah kan cakap, sedekah jangan tunggu kaya.
Walaupun jangan tunggu kaya baru nak sedekah, kan? Walaupun susah, walaupun miskin, tetap kena sedekah. Jadi ini yang saya mampu nak beli baju baru, hantar sama orang kampung saya tak mampu. Jadi saya beli baju-baju ni, saya semalam ni ceritanya. Memang setiap bulan kami sendiri, saya memang bagi pada dia untuk hantar duit pada orang kampung. Mak dia kat kampung tu, orang tua tu macam YB dah. Orang kampung setiap bulan akan ni, walaupun bagi RM10 berharga sangat dah. Maksudnya ada berapa rupiah sana. Tapi saya terharu bila saya tengok, saya kata baru saya tahu, saya selalu nampak ada barang sampai, saya tak tahu kamu beli baju terpakai. Ya, saya beli baju terpakai hantar orang kampung seronok. Ada yang baju 2 lai je, ulang-ulang baju dah buruk, baju dah koyak. Jadi bila saya hantar baju, ini diorang simpan untuk raya. Padahal saya tengok baju tu tak cantik sangat, baju terpakai, baju dah buruk. Ustazah dia kata, ini diorang pakai nanti raya ni, bagi mereka baju ni cantik. Bagi mereka baju ni baju mahal, baju special ni dia kata. Walaupun baju dah buruk, tapi mereka akan buat baju raya. Raya tak lama lagi, dia kata diorang akan simpan. Saya kata, ya Allah, lepas tu saya kata, kalaulah saya boleh kumpul baju-baju terpakai, lepas tu kirim, sebab dia akan hantar dengan kapal. Dia hantar dengan kapal, dia kata 1 bulan sampai, bila barang sampai, orang kampung kumpul untuk ambil baju. Subhanallah, Allahu Akbar, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Kita, orang yang begini sebenarnya orang yang kaya yang sebenar. Sebab saya tahu yang jaga anak saya ni memang orang susah, dia duit belanja memang kita bagi lebih untuk upah dia jaga anak. Dia hantar ke kampung, kampung dia tu dia tanggung mak, dia tanggung adik, tanggung anak saudara. Tinggal duit dia kat sini sikit saja untuk dia cukup-cukup makan. Yang lain tu 80% hantar ke kampung. Masya Allah. Hantar ke kampung. Lepas tu bukan fikir ahli keluarga saja, fikir orang-orang kampung juga. Bagi pada jiran-jiran yang jauh dekat. Subhanallah, Allahu Akbar. Prinsipnya adalah jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah, kalau tak kaya di dunia, kaya di akhirat. Orang yang banyak bersedekah di dunia, yang pertama adalah dia orang yang kaya yang sebenar. Sebab kekayaan sebenar bukan di dunia. Kekayaan sebenar di alam barzakh, kekayaan sebenar di mahsyar kelak. Orang yang yakin untuk bina kekayaan di akhirat, dia tak akan rasa takut untuk sedekah. Walaupun ketika itu dia dalam keadaan kekurangan ataupun cukup makan saja. Masya Allah, Allahu Akbar. Sekianlah daripada saya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Semoga bermanfaat perkongsian tersebut. Saya mohon maaf salah dan silap. Moga cerita hari ini memang slotnya adalah cerita-cerita motivasi, boleh memberikan kepada kita inspirasi untuk menjadi manusia yang bahagia. Bahagia dengan membina bahagia di akhirat. Maka ujian yang kita lalui di dunia ini, let it go. Kan? Let it go to siapa? To Allah. Kan? Leave it to Allah. Serahkan kepada Allah. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada sikit lagi ni, tak apa, kalau yang ada urusan boleh pergi. Saya nak memperkenalkan, mesti ada ramai lagi yang tak tahu. Sebenarnya kita nak habiskan stok dan sekarang ada less RM15, maksudnya 10%, iaitu planner. Planner keluarga menuju syurga dan juga planner sekeluarga menuju syurga dan juga planner wanita. Saya harap sahabat-sahabat boleh mendapat manfaat daripada dua planner ni. Dua planner ni dia ada yang set dan ada juga yang berasingan. Masya Allah. Planner ni disusun dengan padat, dengan rutin harian sebagai umat Islam, sebagai wanita, sebagai keluarga. Contoh seperti planner sekeluarga menuju syurga. Planner ni berharga, mungkin ada yang dah tengok, dah tahu, tak apa, kita jumpa lagi. Tapi bagi yang baru bersiaran, baru tengok, oh Ustazah ada planner. Ini adalah planner bagi 2021, walaupun sekarang dah bulan 2, tapi ia tetap relevan. Sebab insyaAllah planner ini, dia tak akan luput date zaman. Kerana pengisian-pengisian di dalamnya. Jadi ada dua, satu planner sekeluarga menuju syurga, satu planner wanita paling bahagia. Jadi untuk wanita paling bahagia ni sesuai sama ada wanita dah berkahwin ataupun tidak. Okey, cuba perhatikan pengisian-pengisian dalamnya.
Okey, ada mukadimah daripada saya, ada tempat untuk tulis gambar, kan, ada jadual-jadual sekian, ada Asmaul Husna dengan maksud, ada 30 hari ibadah challenge, Al-Kahfi dengan catatan jadual supaya kita tak tinggal Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Kemudian ada Al-Mulk, subhanallah, catatan kita untuk surah Al-Mulk, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tengok ada ciri-ciri wanita paling bahagia. Sebab tu tajuk kita wanita paling bahagia. Planner ini kita susun agar wanita yang memiliki boleh mencapai erti bahagia yang sebenar dengan plan yang disusun di dalam ni. Subhanallah, masya-Allah. Ini adalah sedekah challenge. Cuba kita tengok style tak high heel saya. Okey, bolehkah saya pakai high heel ustazah diselangi dengan isu-isu fiqh wanita. Okey, cuba kita tengok ada kata-kata saya lah kan berkenaan dengan wanita, kecantikan dan sebagainya. Okey, kita boleh tengok disusun untuk catatan aktiviti setiap hari, kemudian disusuli dengan bulan. Kalau kita perhatikan ada je catatan untuk bacaan Al-Quran, untuk setiap hari juga ada catatan untuk muka surat berapa kita baca Al-Quran hari itu supaya kita target 1 bulan, kita dapatlah untuk khatam 1 kali Al-Quran. Kalau tak dapat 2 bulan sekali pun okey. Kemudian kita boleh nampak ada amalan-amalan di bawah ni sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, subhanallah. Dan kita boleh tengok ada waktu solat secara umum. Ini adalah di KL. Mungkin kita boleh tolak plus minus lah tempat kita. Dan ini sangat menarik sebab kita ada rekod solat. Jom solat pada awal waktu. Kalau solat awal subuh, 1 hari bulan, kita tanda awal. Kita nak target semua awal. Untuk Zuhur, 1 hari bulan hingga 31 hari bulan. Ini adalah untuk bulan pertama, bulan Januari. Setiap bulan ada jadual. Masya Allah. Sekarang planner ni ada less sebab kita nak penghabisan stok. Less 10%. Maksudnya penjimatan tu banyak tuan-tuan. RM10 ke RM15. Dan ia sangat terhad. Ada baki lebih kurang dan 200 lebih lagi. Habis saja kita tak akan cetak dah. Sebab ia adalah planner. 200 lebih saja lagi. Okey, ini adalah senarai ibadah yang kita susun 1 hari. Siapa yang boleh lakukannya secara istiqamah, insya-Allah dialah orang yang paling bahagia. Segala masalah dia, segala ujian hatinya semakin kuat, semakin tenang, kan, satu-satu ujian akan diberikan jalan keluar. Bermula dengan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat fajar, solat subuh, baca maksurat, solat sunat duha, bacaan Yasin, solat Zuhur, sampailah solat sunat witir sebelum tidur. Macam itulah kita susun jadual harian. Tip wanita bahagia. Kita pun ada bagi share tentang tip wanita bahagia, kemudian ada jom bersenam. Wanita yang bahagia, wanita yang solehah, dia mesti jaga kesihatan dirinya. Mesti ada buat aktiviti senaman. Saya pun selalu bersenam tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, angkat dumbbell ke, main tali skipping ke, kan, berlari ke apa ke, masya-Allah. Kemudian ada je selingan-selingan untuk memberi kekuatan. Ini untuk menyimpan. Okey, tabung simpanan. Dan kita ada beri tip merancang dan melaksanakan belanjawan. Yang mana daripada tips ni sahabat sekalian kita boleh tulis ni. Kita dah sediakan dah ni. Lepas tu setiap kali bulan ada tip menjemput rezeki. Contohnya kita share tentang solat duha. Tengok ada lagi tip hijrah muslimah. Wanita solehah, apa tip hijrah dia. Kemudian kita tengok di sini Asma binti Abu Bakar. Dan kita akan selit dengan ciri kisah-kisah Sri Kandi. Kan, wanita-wanita yang dijamin syurga, wanita-wanita Sri Kandi. Okey, ada game sikit untuk color. Tengok muslimah bingo. Maksud kita nak biar tanda untuk setiap bulan habis yang kita buat ni. Kita buat amalan cuci tandas, kan. Hafaz satu doa baru. Macam-macam lah. Okey. Lepas tu catatan kesyukuran. Allah berfirman la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita bila dapat nikmat kecil ataupun besar, cuba tulis. Siapa yang suka tulis nikmat Allah bagi, dia akan dapati hidup dia bertambah-tambah. Lalu dia syukur bertambah-tambah nikmat. Sebab tu ada catatan kesyukuran. Jangan takut dengan ujian, tapi takut jika tidak dapat pertolongan dan rahmat daripada Allah semasa ujian. Jadi kita jangan takut, ya Allah janganlah aku diuji, jangan diuji. Sebab Allah dah janji kita akan diuji. Yang kita perlu takut adalah ketika ditimpa ujian tak dapat pertolongan Allah. Jadi kita dah share tadi macam mana dapat pertolongan Allah, antaranya zikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey, contoh sekarang kita masuk bulan Februari. Berubahlah warna, setiap bulan pun berubah. Begitu juga dengan tip wanita bahagia seterusnya. Ya Allah, ku mohon kepadamu. Kemudian keampunanmu. Subhanallah.
Begitulah setiap bulan amalan untuk wanita haid. Kita kongsikan apakah amalan untuk wanita haid. Okey, dan saya nak tunjuk last, macam itulah. Sangat cantik, setiap bulan pun akan berubah. Special Ramadan, tinggal 2 bulan lagi kita nak Ramadan. Jumaat ni masuk Rejab. Kan, tengok ni ada lagi ucapan Assalamualaikum, macam-macam lah. Okey, hari Jumaat ni masuk Rejab, bermasuk Rejab, Syakban, 2 bulan lagi kita akan jumpa Ramadan. Jadi untuk sempena Ramadan, ada bahagian belakang sekali Ramadan, Marhaban Ramadan. Okey, Ramadan bulan dan ada pengajian berkenaan dengan Ramadan. Subhanallah. Itu Ustazah dah ni. Orang nampak? Tak. Sebenarnya ada ni Hari tu ni lagi Ustazah dah tegur. Masa live hari tu. Okey. Kemudian sebenarnya ada. Cuma dia melekat ni, nanti kita akan betulkan. Ni Ustazah ambil lah. Okey. Ada tentang Ramadan sikit. Lepas tu catatan harian untuk Ramadan. Ni ada lagi. Catatan harian untuk Ramadan. Subhanallah. Lepas tu bila pun... Okey. Siapa yang beli planner ni boleh beli asing planner saja ataupun boleh beli secara set lengkap. Sebab set lengkap akan dapat ni lagi. Bookmark akan dapat planner untuk satu tahun. Kemudian akan dapat tip wanita bahagia. Ini buku berkisah tentang bab kesihatan, tip wanita bahagia, semua berkenaan dengan wanita, hal-hal wanita. Bab hukum hakam fiqh. Lepas tu belakang ni kita boleh tengok zikir-zikir selepas solat yang kita boleh baca. Doa-doa, amalan-amalan bagi wanita, insya-Allah jika amalkan menjadi wanita yang bahagia. Dan disertakan bersama adalah Al-Maqsurat dan surah-surah pilihan. Bersama dengan maksud. Ini amalan saya sahabat-sahabat sekalian, setiap pagi dan petang baca Maqsurat, dan beberapa surah dalam ni adalah surah harian yang akan menguatkan kita menghadapi apa jua ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jika kita tengok planner sekeluarga menuju syurga pula. Ini disusun untuk aktiviti keluarga. Boleh tengok, letak gambar keluarga kat sini. Masya Allah, persembahan dia berbeza sikit lah. Sebab dia untuk si isi keluarga, ni pun boleh tulis nama keluarga. Okey, kemudian kita boleh tengok sahabat sekalian, ada je perkongsian berkenaan dengan bab kekeluargaan, doa untuk membawa zuriat yang soleh. Ini adalah catatan untuk sedekah. Setiap ahli keluarga kita tulis kat sini. Ibu, ayah, anak-anak. Lepas tu target untuk sedekah pada setiap minggu. Contoh Januari, kan Jumaat ada 4 kali. Januari 4 kali. Paling kurang hari Jumaat kita wajib sedekah. Paling bagus sedekah setiap kali subuh, berapa sajalah yang mampu. Okey, kemudian kita boleh tengok kan macam-macam dalam ni, hukum sambut hari lahir, kan, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Lepas tu adalah ini cari kata Asmaul Husna. Subhanallah, ini cogang kata yang kita boleh lorek, cari-cari. Ini dalam ni ada nama Asmaul Husna. Ini pula silang kata tentang apa ni, perkataan bawah ni ada ni. Dia punya clue dia lah. Masya Allah. Perasaan para sahabat radhiyallahu anhu ketika kewafatan baginda. Nombor 3. Mana? Jadi kita boleh tulis sedih. Betul lah kot. Sedih. Masya Allah. Jadi ada game yang kita selitkan untuk aktiviti satu keluarga. Supaya ibu ayah mungkinlah boleh bagi okey, sila jawab yang ni. Tengok diselangi dengan fiqh kekeluargaan tentang nama anak. Okey, lepas tu ada lagi game untuk anak-anak. Lepas tu fiqh kekeluargaan, bolehkah wanita tayang baby bump, contohnya macam tu lah. Okey, fiqh kekeluargaan bab akikah. Jadi bila bab keluarga yang disusun, ini hadis Nabi tentang kekeluargaan. Jadi yang disusun adalah berkenaan dengan keluarga. Ni ada jom main cari jalan keluar. Ada doa dikurniakan kesabaran. Subhanallah. Jadi begitulah untuk planner keluarga. Masya Allah. Bila kita tengok planner keluarga ni apa ni? 10 pendidikan semasa hamil. Masya Allah. Okey. Kemudian tengok ada juga yang lukisan. Okey, mungkin kita boleh potong bagi anak untuk buat lukisan. Ataupun print. Jadi diorang cat. Lepas tu kami ada Allah. Lepas tu kenapa? Lepas tu okey, kami ada Allah. Lepas tu color-color. Masya Allah. Okey. Kemudian doa agar sentiasa. Adalah macam-macam selingan dan special bulan Ramadan. Contoh bulan Ramadan macam biasa, macam tadi ada sambutan bulan Ramadan, ada tazkirah Ramadan, kita boleh murajaah sikit, kita boleh baca untuk isi keluarga, kelebihan Ramadan dan sebagainya. Kemudian ada senarai Ramadan kami.
Lepas tu setiap bulan, setiap hari adanya plan Ramadan untuk satu keluarga. Masya Allah. Okey, cuba kita tengok. Ramadan 10 malam terakhir. Bila masuk 10 malam terakhir, kita mula untuk menyusun sebaiknya lagi, menambahkan lagi amalan-amal soleh. Kemudian bila Syawal tiba, contoh semua bergembira, bagaimana adab-adab menyambut Syawal dimasukkan, doa memohon keampunan. Kemudian bila raya Aidul Adha, kita mula untuk plan menyimpan. Nampak ada plan untuk menyimpan. Masya Allah. Untuk kegiatan harian keluarga, satu keluarga menuju syurga ni, kita akan nampak ada catatan harian tu untuk kita tandakan supaya ada dekat sini contoh, lorekkan dan tuliskan tajuk tazkirah time mengikut minggu ini jika telah dibaca. Ada slot tazkirah time yang kita ingatkan. Nampak tanda ni? Bagi keluarga yang beli secara set. Set akan diletakkan dalam kotak kemas macam ni. Kan, lepas tu kita buka. Sebab apa saya minta tangkai? Sebab saya cakap dekat penerbit, saya kata planner ni kita nak supaya boleh dibawa ke mana-mana. Siapa yang beli seset akan dapat buku tazkirah time untuk keluarga. Untuk wanita dapat buku wanita paling bahagia tadi tu kan. Jadi tazkirah ni, tazkirah yang menarik untuk dibaca seisi keluarga, merangkumi ilmu akidah, ilmu fiqh, bab Al-Quran, bab akhlak, macam-macam, umum. Jadi kalau kita nak minta anak kita baca pun, dia orang akan seronok. InsyaAllah. Dia orang akan rasa seronok. Tengok macam cara-cara ambil wuduk. Jadi kita buat dalam keadaan santai buku tazkirah time ni supaya anak-anak pun boleh baca bila time tazkirah seisi keluarga. Masya Allah. Jadi untuk siapa yang beli secara package, dia akan dapat bersama ni bagi planner keluarga. Lepas tu ada bookmark, ada wall calendar, kemudian ada al-maksurat dan juga 5 surah pilihan, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, As-Sajadah dan juga surah Ar-Rahman. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya. Ini ikhtiar kami untuk mengumpul dana bagi gerak kerja amal sahabat Amal Care dan juga gerak kerja dakwah kita. Subhanallah, memang ada dalam kotak yang sangat kemas, yang berkualiti tinggi, yang auto apa kita panggil, magnet. Auto magnet. Jadi saya kata pada syarikat penerbitan ni, saya nak yang ada tangkai supaya kalau seisi keluarga nak balik kampung, nak pergi jalan bercuti, dia senang bawa. Jadi dalam ni dah ada plan ibadah satu keluarga dan ada juga kalau time tazkirah terus ada tazkirah. Kemudian bila amalan bakso maksurat terus ada, samalah juga dengan semua itulah bacaan-bacaan surah-surah pilihan. Alhamdulillah, terima kasih. Stok terhad yang saya tahu update terkini lebih kurang, kalau yang wanita pun ada 200 lebih set, yang keluarga pun ada 200 lebih set. Jadi kita tak akan cetak dan sekarang dah masuk bulan 2. Walaupun dah bulan 2, saya fikir dia masih berbaloi kerana ia bukan sekadar planner semata-mata. Ia adalah satu guideline untuk menjadi wanita bahagia dan satu guideline untuk menjadi sebuah keluarga menuju syurga. Sekian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.